Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Syaban 28 Mac bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Kawasan panas geng plastik hitam dikenal pasti. Juga cuba curi mesin ATM. 3 rakan dipenjara 2 tahun. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan JAHIK mengenal pasti lebih 50 kawasan panas yang menjadi tumpuan individu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lokasi itu dikenal pasti di seluruh Kelantan termasuk 20 di Kota Baru membabitkan kedai makan atau restoran milik orang Islam dan bukan Islam serta kawasan tersembunyi. Kalau di Kota Baru ni lebih kurang ada 20 hotspot sama ada di kedai-kedai makan dan terdapat juga kadang-kadang di tangga-tangga pasar raya dan sebagainya dan tempat-tempat yang agak mungkin dia merasakan tempat tadi adalah merupakan tempat yang terlindung lah. Bagi operasi sepanjang Ramadan ini, seramai 60 pegawai dan anggota penguatkuasa akan bertugas dengan dibantu 700 ahli skuad AMRU. Mengulas selanjut, Dr. Hasnan berkata, individu yang ditangkap kerana tidak berpuasa akan diambil tindakan mengikut enakmen Kanun Jenayah Syariah 2019 iaitu Seksyen 10 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM2,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya. Tindakan juga boleh diambil terhadap mereka yang membekal dan menjual makanan kepada individu tidak berpuasa. Tahun lalu, 3 individu lelaki ditangkap kerana makan di tempat awam dan mereka dikenakan denda RM1,000 setiap seorang. Dr. Hasnan berkata demikian kepada media selepas menyampaikan vest kepada penguatkuasa di Kompleks Islam Lundang siang tadi. Majlis Islam Sarawak MIS menetapkan prosedur operasi standard SOP baharu yang mengecualikan Bilal dan Khatib daripada memakai pelitup muka ketika menjalankan tugas di masjid dan surau. MIS dalam kenyataan memaklumkan Bilal tidak perlu memakai pelitup muka ketika melaungkan azan manakala Khatib pula dibenarkan membuka pelitup muka ketika membaca khutbah. Turut dikecualikan penceramah yang menyampaikan kuliah atau forum di masjid dan surau dengan penjarakan fizikal yang wajar. Bagaimanapun pemakaian pelitup muka untuk jemaah atau individu lain di kawasan masjid dan surau di negeri ini diwajibkan. Pada 22 Mac lalu, MIS mengumumkan umat Islam di Sarawak dibenarkan menunaikan solat Jumaat dan solat fardu tanpa penjarakan fizikal bermula 1 April. Turut dibenarkan semua aktiviti pengimarahan masjid dan sosial yang sesuai dengan penjarakan fizikal. Malah urusan pengurusan dan pengebumian jenazah yang tiada kaitan dengan COVID-19 turut dibenarkan dengan penjarakan fizikal. Sementara itu, bagi individu yang masih dalam tempoh kuarantin COVID-19 berisiko atau mempunyai gejala, mereka dilarang untuk hadir ke masjid dan surau. Sementara itu di Johor, solat berjemaah di masjid dan surau boleh dilaksanakan secara merapatkan sejadah tanpa bersentuhan antara jemaah mulai 1 April depan. Arahan itu dikuatkuasa setelah mendapat perkenan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Johor hendaklah membuat pemantauan SOP masjid dan surau. Mana-mana masjid dan surau yang didapati melanggar SOP hendaklah ditutup. Bagi mengimarahkan bulan Ramadan, solat sunat tarawih boleh dilaksanakan 20 rakaat dan solat sunat witir pula 3 rakaat. Manakala edaran bubur lambuk, jamuan majlis berbuka puasa, sahur dan moreh hanya dibenarkan untuk dilaksanakan secara. McDonald's Malaysia menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM600,000 kepada Lembaga Zakat Selangor LZS. Pengerusi Jawatan Kuasa Halal Dalamannya, Azhar Darbi berkata, pembayaran bagi tahun 2022 itu merupakan jumlah tertinggi untuk negeri Selangor sejak menjadi pembayar zakat 6 tahun lalu. Jumlah zakat yang kita dah bagi akan berilah setakat tahun ini hampir 10 juta. Dan tahun ini sejumlah 3.4 juta kita bayar zakat dan kita agih-agihkan kepada semua negeri-negeri. Ini program yang kedua. Saya rasa yang pertama kita dah buat dengan Perlis. Ini program yang kedua, Lembaga Zakat Selangor. Selepas ni kita akan laksanakan dengan wilayah Persekutuan, Melaka, Pahang dan negeri-negeri yang lain lah untuk membayar zakat di negeri-negeri
tersebut. Tambahnya, berbakti kepada masyarakat yang memerlukan adalah teras nilai McDonald's Malaysia sama ada melalui sumbangan zakat atau program tanggungjawab sosial korporat CSR. Setakat tahun lalu, sebanyak 9.85 juta ringgit zakat perniagaan telah disampaikan McDonald's Malaysia kepada negeri-negeri di seluruh negara selain menjadi pembayar zakat perniagaan tertinggi di Selangor. Sejak diambil alih oleh sebuah anak syarikat Reza Group dari Arab Saudi pada 2016, McDonald's Malaysia muncul sebagai syarikat yang dimiliki pemegang saham yang majoritinya umat Islam. Terdahulu, Azhar menyampaikan replika cek kepada LZS yang diterima Mufti Selangor, Datuk Dr. Anhar Opir di McDonald's Cawangan Banting, Selangor. McDonald's dalam pada itu turut menyampaikan sumbangan wakalah kepada 50 keluarga yang terjejas banjir di daerah Kuala Langat bernilai RM500 bagi setiap penerima. Semua kelas perkhidmatan kenderaan pengangkutan awam rentas sempadan Malaysia, Singapura dibenarkan beroperasi bermula 1 April ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata kebenaran itu bagaimanapun tertakluk kepada kesediaan operator terbabit untuk memulakan operasi mereka semula kepada orang ramai. Wee berkata semua operator kenderaan perkhidmatan awam rentas sempadan juga diingatkan untuk mematuhi semua garis panduan prosedur operasi standard SOP kesihatan sedia ada, termasuk menyediakan kod QR di dalam kenderaan perkhidmatan awam yang beroperasi. Semua operator juga perlu memastikan kod QR diimbas oleh penumpang bagi tujuan pengesanan. Namun, pihak operator tidak perlu membuat sebarang semakan status vaksinasi penumpang. Wee berkata operator atau pemandu kenderaan perkhidmatan awam boleh menolak daripada menyediakan perkhidmatan kepada mana-mana pengembara yang tidak mematuhi SOP kesihatan semasa, seperti pemakaian pelitup muka. Sementara itu, mana-mana pengembara yang akan menggunakan kenderaan motorkar persendirian ke Malaysia pula diingatkan untuk mendaftar dan mendapatkan permit. Mulai Jumaat ini, Malaysia dan Singapura akan membenarkan semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan ujian saringan COVID-19, termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Kebenaran itu terpakai kepada semua kategori pengembara dan penggunaan semua jenis pengangkutan darat, termasuk semua kelas kenderaan perkhidmatan awam rentas sempadan seperti bas henti-henti, bas ekspres, bas pelancongan, bas pekerja dan taksi rentas sempadan. 3 rakan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 5 bulan selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan melakukan khianat dan cubaan mencuri sebuah mesin pengeluaran wang automatik ATM di Pekan Johor, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Tindakan ketiga-tiga tertuduh pada hujung tahun lalu itu menyebabkan kerugian berjumlah RM1,500. Mengikut pertuduhan tertuduh Muhammad Faris Zaki 29 tahun, Muhammad Najib Hussein 26 tahun dan Muhammad Rizwan Mat Daud 36 tahun bersama individu yang masih bebas telah memecahkan cermin pondok mesin ATM terbabit kira-kira jam 4 pagi pada 13 Disember tahun lalu. Manakala bagi pertuduhan kedua, pada tarikh, masa dan lokasi sama, mereka juga didapati cuba mencuri mesin ATM yang merupakan aset Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Don Johor. Kesemua tertuduh yang didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Pilah pagi tadi tidak diwakili peguam. Sementara itu, mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara 3 tahun ke atas Muhammad Rizwan yang mengaku bersalah mencuri sebuah kereta jenis Proton Iswara di Pekandangi, Kuala Pilah pada 16 November tahun lalu. Hukuman sama turut diperintahkan ke atas Muhammad Najib yang mengaku bersalah menyembunyikan kenderaan curi berkenaan yang diketahui sebagai harta curi di Kampung Ulu Kepis Temeris pada 17 November tahun lalu. Seorang lelaki dikhawatiri lemas selepas dipercayai terjun ke dalam Sungai Pahang di Jambatan Guai petang semalam. Operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan bagi menjejaki mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Ibrahim Suhaimi, 28 tahun, dalam kejadian kira-kira jam 4 petang semalam. Muhammad Ibrahim yang berasal dari Felda Triang 1 dipercayai menaiki sebuah kenderaan ke jambatan itu sebelum terjun. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian daripada seorang penduduk yang sedang memancing berdekatan jambatan terbabit. Operasi hari ini melibatkan 35 pegawai dan anggota daripada bomba
polis, APM serta dibantu penduduk kampung dengan fokus pencarian sejauh 10 km dari lokasi mangsa dilaporkan terjun. Operasi dipecahkan kepada 2 kumpulan iaitu di sungai menggunakan boot fiber manakala satu kumpulan lagi mencari sekitar tebing sungai. Status vaksinasi tidak dihilangkan dari Alhamdulillah bertemu lagi. Status digital vaksinasi hanya akan bertukar tidak lengkap dan bukan dihilangkan daripada aplikasi MySejahtera bagi penerima vaksin primer Sinovac yang belum mendapatkan suntikan dos penggalak. Demikian tegas Kementerian Kesihatan KKM yang sekaligus menafikan mesej yang tular di media sosial baru-baru ini. Mesej palsu itu sebelum ini menyatakan bahawa status digital vaksin akan dihilangkan daripada aplikasi MySejahtera. Tampil menjelaskan isu itu, KKM memaklumkan status vaksinasi COVID-19 kepada semua penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun dan ke atas dan penerima semua jenis vaksin dos primer berusia 60 tahun ke atas yang masih belum mendapatkan dos penggalak hanya akan bertukar menjadi tidak lengkap. Pada 24 Mac lepas, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata lebih 2 juta penerima vaksin Sinovac bakal kehilangan status vaksinasi lengkap menjelang 1 April ini kerana masih belum menerima dos penggalak. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru masjid dan rumah ibadat untuk memberi kesedaran kepada rakyat berhubung kepentingan mengambil dos penggalak. Titah baginda usaha tersebut juga perlu dipikul oleh sekolah, badan sukarela, pertubuhan belia serta anggota masyarakat dengan tidak hanya mengharapkan petugas Jabatan Kesihatan. Insaflah akan tugas berat yang sudah lebih 2 tahun terpaksa dipikul oleh kaki tangan kesihatan. Rakyat wajib menunjukkan simpati, melaksanakan tanggungjawab membantu meringankan beban tugas kaki tangan Jabatan Kesihatan dengan mengambil langkah-langkah preventif agar penularan wabak diminimumkan. Sultan Nazrin bertitah demikian pada mesyuarat pertama tahun kelima Dewan Negeri ke-14 Perak Darul Rizwan di Ipoh hari ini. Baginda bertitah pandemik COVID-19 akan tercatat dalam sejarah sebagai malapetaka yang memberi impak besar kepada dunia, bukan sahaja menjejaskan prestasi ekonomi dunia, kehidupan insan dan pengurusan kesihatan, malah meninggalkan trauma yang turut menjentik emosi ramai pihak. Pandemik COVID-19 titah baginda turut mengancam jaminan bekalan makanan dunia dan laporan global 2020 mengenai krisis makanan menyatakan pandemik mampu mengakibatkan kemerosotan mencecah tahap kritikal. Projek pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesumah, Kombat Semenyih Selangor yang akan didirikan di atas tapak berkeluasan 3 ekar dijangka siap dalam tempoh 20 bulan. Menurut pengerusi pembinaan Kombat, Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir, pihaknya masih memerlukan dana sebanyak RM4 juta bagi memastikan pembinaannya mengikut perancangan yang ditetapkan. Dan hari ini kita sudah mencapai kutipan kita dalam 26 juta. Jadi kita ada baki sikit lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ni takkan 4 juta tu, dan saya berkeyakinan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan capai 30 juta. Beliau yang ditemui di majlis penghargaan kepada pewakaf bagi pembinaan Kombat berkata kompleks masjid tersebut mampu menampung 3,000 jemaah pada satu masa selain memberi manfaat kepada 30,000 penduduk sekitar. Pembinaan berkenaan dijadualkan minggu depan dan dimulakan dengan fasa menanam cerucuk. Walaupun kutipan dana dimulakan pada pertengahan tahun 2020 iaitu ketika Perintah Kawalan Pergerakan, ia tidak menghalang rakyat Malaysia terutamanya umat Islam untuk menyumbang. Which is saya sangat terkejut sebab musim Covid, musim orang lockdown, musim orang yang ada orang diberhentikan kerja, ada orang bisnes terpaksa stop, musim wabak. Tapi sumbangan itu begitu hebat, menunjukkan masyarakat Malaysia khususnya bila dengar tentang masjid ini, dia orang bersungguh untuk buat pelaburan akhirat. Dalam pada itu, seorang mu'alaf, Muhammad Hafizuddin Hiu, mewakafkan RM1 juta bagi pembinaan masjid terbabit. Kita didik pemula dengan sedekah 10 sen lagi dulu.
Jadi sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi mungkin bagi orang berasa angka ini agak besar, tapi ini hanya bermula dengan angka kecil, iaitu bermula dengan duit siling. Kompleks Masjid Terbabit akan turut dilengkapi Dewan Serbaguna, 2 buah bilik seminar, rumah imam dan bilal, bilik jenazah, ruang perniagaan, dapur dan sebagainya. Sumbangan dana bagi pembinaan kombat boleh disalurkan ke akaun bank tertera. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian hotline 03 8605 3673 atau aplikasi WhatsApp 012 850 2280 atau layari Facebook Masjid Bandar Kesuma. Siswazah perlu lebih berani untuk menjadi pencipta pekerjaan berbanding pencari pekerjaan dalam mendepani cabaran ekonomi. Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniSyams, Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim berkata matlamat itu boleh dicapai sekiranya siswazah memanfaatkan kecanggihan teknologi digital di samping mempraktikkan ilmu keusahawanan yang dipelajari. Dan ketika mereka berdepan dengan PKP dulu pun kita dapat tahu di kalangan mahasiswa kita sebenarnya mereka banyak terlibat dalam perniagaan online dan sebahagian mereka yang contohnya bidang culinary mereka berupaya untuk memasarkan secara online produk-produk culinary mereka contohnya. Jadi itulah antara perkara yang kita nak hasilkan kepada pelajar-pelajar kita lah. Beliau dalam pada itu berharap graduan UniSyam akan lebih proaktif dan kreatif dalam mencipta peluang seterusnya memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Profesor Dr. Asmadi ditemui ketika hadir istiadat Convocation UniSyam sekali ke-23 di Kuala Ketil, Kedah. Pada istiadat itu, 1,287 siswazah menerima ijazah dalam bidang masing-masing. Sementara itu, bagi penerima Jaizah Imtiaz Kuliah Usuluddin dan Sains Al-Quran Husna Madrani, beliau mahu mengikut jejak ibu dan bapanya sebagai pendidik dalam masa sama mengembangkan dakwah Islam. Beliau turut berkongsi rahsia kejayaannya. Jangan tinggalkan ibu bapa kita. Jangan memperdagangi mereka langsung, dengar apa yang mereka cuba sampaikan dan kita pun bagi cadangan kepada mereka. Ibu bapa itu melambangkan kita. Dan seterusnya cari kawan yang berkualiti bagi saya lah, berkualiti. Cabaran pembelajaran ketika PKP juga tidak dijadikan alasan bagi penerima Jaizah Imtiaz Kuliah Bahasa Arab Nurul Farhana Abidin. Fokus tu tetap fokus seperti kelas bersemuka jugalah. Dan kan ada video yang doktor hantar, contoh doktor record apa semua. Jadi kalau ada yang terlepas kita tengok balik, kita ulang-ulang tengok macam tu. Lepas tu kalau tak tahu teruslah tanya doktor. Terdahulu, istiadat Convocation UniSyam sekali ke-23 itu disempurnakan secara maya oleh Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badlishah yang juga Chancellor UniSyams. .72 fasiliti kesihatan diserang sepanjang konflik Rusia-Ukraine. Bertemu lagi. 2 penyerang bersenjata ditembak mati selepas membunuh 2 pegawai polis Israel dalam kejadian di Hadera, kira-kira 50 km utara Tel Aviv. Kumpulan militan Daesh mengaku bertanggungjawab terhadap tragedi itu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan laman propaganda Daesh iaitu Amaq, kumpulan itu mengaku melakukan tembakan di utara wilayah haram Israel yang mengorbankan 2 pegawai polis. Difahamkan beberapa mangsa turut cedera dalam serangan itu. Berdasarkan rakaman kamera pengawasan yang disiarkan stesen televisyen Israel menunjukkan 2 lelaki melepaskan tembakan di jalan utama di Hadera. Kedua-dua penyerang itu kemudian ditembak mati oleh pegawai polis yang sedang makan di restoran berhampiran. Tragedi itu sekaligus menimbulkan ketakutan orang awam sekiranya siri serangan berterusan. .72 serangan ke atas fasiliti kesihatan direkodkan dalam operasi ketenteraan Rusia ke atas Ukraine. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres, serangan berkenaan menyebabkan 71 kematian dicatatkan.
Maklumat itu dikongsi Guterres menerusi media sosialnya. Menurut beliau, 72 kes serangan itu dicatatkan sejak hari pertama Ukraine diserang Rusia. Jelasnya, hak untuk penjagaan kesihatan mesti dilindungi. Rusia sebelum ini sering mendakwa Ukraine menggunakan infrastruktur awam untuk melancarkan serangan ke atas Rusia dengan menjadikan hospital dan bangunan sebagai tempat strategik melepaskan tembakan. Sementara itu, mesyuarat rundingan damai seterusnya antara Rusia dengan Ukraine dijadual diadakan di Istanbul, Turki. Perkara itu dipersetujui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Ketetapan itu dibuat dalam perbincangan kedua-dua pihak menerusi telefon. Kira-kira 19,000 penduduk di Boulder, Colorado dipindahkan selepas kebakaran hutan di kawasan tersebut merebak ke kawasan kediaman mereka. Sehingga kini, tiada kemalangan jiwa serta kerosakan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa, kebakaran besar itu yang bermula di Pusat Penyelidikan Atmosfera Kebangsaan marak dan diburukkan lagi dengan angin kuat melanda daerah berkenaan. Kira-kira 8,000 kediaman termasuk 7,000 struktur terjejas. Media tempatan diberitahu lebih 200 anggota bomba dikerahkan ke tempat kejadian dan 21% daripada kebakaran berjaya dikawal. Komander Insiden Daerah Boulder berkata punca utama kebakaran hutan terbabit belum dikenal pasti. Di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, transformasi PMKS merupakan salah satu daripada pelbagai projek game changer yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing dan sumbangan segmen ini kepada pembangunan ekonomi negara. Antaranya pelaksanaan sebuah Micro, Small and Medium Enterprises MSMES Digitalisation Roadmap, peralihan fokus PMKS dari pasaran bertumpu tempatan ke pasaran dunia, pelaksanaan program intervensi second chance bagi peniaga tertentu dan pemerkasaan ekosistem koperasi dalam menjana generasi usahawan yang baru. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.